Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini saya akan sharekan tentang satu bab dalam buku Tazkiyatun Nafs atau penyucian jiwa oleh tiga orang penulis yang hebat, iaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Imam Al-Ghazali. Jadi dalam bab 13 ini dia mengatakan tentang istilah rajak ataupun pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh para penulis kita? Jadi sebenarnya rajak ni adalah ketenangan ataupun senangnya hati sebab menunggu sesuatu untuk sesuatu yang kita cintai. Boleh jadi sesuatu yang kita cintai itu macam-macam kan pengharapan dia, tetapi dalam konteks ini adalah pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rajak yang kita tak sertaikan dengan beberapa faktor pemenuhan ataupun orang kata condition lah, dia tidak akan jadi sebagai rajak, tetapi digelari sebagai gurur ataupun ketertipuan ataupun ketololan. Jadi menunggu sesuatu yang sudah pasti yang akan berlaku juga, itu tidak dikira rajak. Contohnya kalau kita semua pergi ke luar dan mengharapkan terbitnya matahari dan ataupun aku mengharapkan terbenamnya matahari, walhal benda itu sudah pasti akan berlaku. Kalau kita nak faham macam mana analogi rajak ini berfungsi, kita boleh tengok contohnya rajak pemilik kebun. Jadi kalau kita tahu sebagai seorang pemilik kebun, mestinya kita perlukan tanah yang subur, kita mesti memilih baka-baka ataupun benih-benih yang baik, dan juga kita tahu akan bagaimana kondisi dia, bagaimana jaga dia, dan juga keperluan-keperluan faktor untuk meningkatkan lagi ketumbuhan dia. Jadi contohnya kita memilih kawasan yang subur, kita memastikan ada pengaliran air dan sebagainya. Kita juga mengetahui apakah faktor-faktor lain yang memerlukan dia untuk terus hidup dan juga dapat dituai dengan masa yang tepat lah, ataupun dengan hasil yang baik. Jadi sebagai macam mana itu pun, setelah itu kita berajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berlakunya perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Contohnya taufan badai ataupun kena dimakan pemusnah dan sebagainya. Namun rajak tersebut dilakukan setelah kita mengambil every precaution yang boleh. Jadi begitu rajak yang kita boleh ambil daripada sang pemilik kebun. Tetapi kalau kita ni hanya sekadar mengambil analogi tadi, and then kita buat sebaliknya, maksudnya kita pilih pokok-pokok yang tak berkualiti, kita letakkan dia di kawasan yang tandus, kita letakkan dia di kawasan yang tanah tinggi, dia yang air tak mengalir, tak berikan dia penjagaan, tetapi kita masih menunggu result sebagainya, maka itu bukan disebut rajak, tetapi itu disebut sebagai gurur ataupun ketololan. Jadi jelas kat sini bahawa konsep rajak tu sendiri adalah setelah berarti kita menunggu sesuatu yang kita cintai untuk terjadi, setelah apa sahaja yang kita termampu, apa sahaja yang mampu kita lakukan telah disiap dilakukan. Maka setelah itu baru kita dapat kenal pasti bahawa rajak yang kita lakukan adalah rajak yang sebenar-benarnya lah. Yang belum, maksudnya kita menunggu hanya hal-hal yang di luar keterbatasan kita. Contohnya kematian, contohnya kecelakaan, contohnya perkara-perkara yang di luar jangkaan kita. Namun di dalam rajak pengharapan kepada Allah SWT ni, kita mengharapkan kepada syurga dan sebagainya, dan kita telah melakukan yang terbaik, iaitu dengan melakukan amal-amal jariah, amal-amal kebaikan, dan juga tidak menjaga perhubungan antara kita sesama manusia lah. Jadi kalau kita tak ada faktor-faktor pemenuhan tersebut, maka kita tak boleh nak gelarkan itu sebagai rajak setelah kita berharapan kepada Allah dengan mengharapkan bahawa Allah SWT akan membalas segala pahala kita dengan syurganya. Namun itu sahaja tidak betul dan perlu dibetulkan cara pemikiran tersebut. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Maksudnya kat sini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang rajak terhadap rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maksudnya dekat ayat di atas ni Allah kata bahawa mereka yang berhak untuk berajak terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ramai yang akan rajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan kepada Allah untuk memberikan dia kebaikan, untuk memberikan dia kerahmatannya, tetapi sebenar-benarnya mereka yang benar-benar beriman, mereka yang benar-benar memenuhi faktor-faktor tadi, maka sesungguhnya dia jelas yang berhak menerima rajak tersebut. Kerana siapa sahaja yang rajaknya menuntutnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah rajak yang sebenar-benarnya lah. Sebaliknya, sesiapa yang rajaknya menuntut dia untuk melakukan kemaksiatan, maka itu bukan rajak tetapi gurur, iaitu ketololan.
Ada 3 hal yang perlu kita ambil titik berat di dalam rajak ni. Yang pertama adalah mencintai yang diharapkannya. Kedua ialah takut akan kehilangannya. Dan ketiga ialah usaha untuk mendapatkannya. Kalau tiga-tiga perkara tersebut kita tak ambil, maka sesungguhnya ia bukan rajak, tetapi ia adalah dikira sebagai angan-angan. Dan juga setiap muslimin yang melakukan rajaknya terhadap Allah SWT, maka sesungguhnya dia akan merasakan keadaan takut ataupun khauf. Macam mana seorang penjalan kaki, bila dia berasa dia ketakutan, dia akan mempercepatkan langkah dia untuk memastikan dia sampai ke destinasi dia. Jadi ada beberapa dalil juga yang kita boleh ceritakan tentang rajak ni, di mana ada daripada ayat Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi. Antaranya ialah surah Az-Zumar ayat ke-53, di mana tafsirnya ialah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang menzalimi diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ada juga daripada surah Al-Fusilat ayat ke-43, dan sesungguhnya Rabbumu benar-benar memberi ampunan kepada manusia atau atas kezaliman mereka. Rasulullah SAW bersabda juga di dalam hadisnya, la yasmutu rajulun muslimun illa adhalallahu makanahu finnar Yahudiyah atau Nasraniyah. Tidaklah seseorang Muslim itu meninggal dunia kecuali Allah masukkan dia ke dalam neraka seorang Yahudi atau Nasrani sebagai penggantinya. Malahan dalam kisah Umar Ibn Khattab, di mana serombongan tawanan yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang perempuan ni di antara tawanan tu, dia menggapai-gapai begitu mendapati seorang bayi. Ia ambil, ia pun ada susui. Maka Rasulullah cakap, menurut pendapat kalian, akankah perempuan itu melemparkan anaknya ke tengah api? Kami menjawab, tidak mungkin demi Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahu arhamu bi'abdihil mu'minin min hazi ala waladiha. Maksudnya Allah ni lagi kasih kat hamba dia lebih daripada kasih sayang perempuan tu terhadap anak dia sendiri. Dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya sebelum Allah menjadikan segala makhluk, Allah telah menetapkan atas dirinya sendiri bahawa sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi apa yang kita dapat daripada buku ini adalah kita nak katakan bahawa sebenarnya rajak ataupun berharap kepada Allah SWT itu bukanlah semata-mata harapan, tetapi perlukan ada tindakan yang menyusuli pengharapan tersebut. Andai kita memerlukan pertolongan daripada Allah SWT, mengharapkan belas kasihannya, kerahmatannya, maka kita juga perlulah memainkan peranan sebagai seorang hamba untuk melakukan perkara-perkara yang telah disuruh olehnya dalam ajarannya. Ini kitab-kitab suci, Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada perspektif seorang da'i sendiri, apakah kepentingannya rajak ini adalah bahawa kita mungkin telah melakukan pelbagai cara, kita telah ambil pelbagai inisiatif untuk menyebarkan dakwah kita, untuk bersama-sama mengajak orang ke arah jalan kebaikan. Namun begitu, kadang-kadang akan satu masa kita merasakan bahawa apa saja kita lakukan itu tidak mendatangkan manfaat ataupun tidak mendatangkan hasil yang sebenar-benarnya. Walhal sepatutnya kita berharapan kepada Allah dan kita memenuhi apa sahaja tuntutan yang diberlakukan olehnya, yang diminta olehnya kepada kita. Jadi kita berharap kepada Allah SWT setelah apa yang kita lakukan ini adalah, kita bukanlah mengharapkan bahawa semua orang akan terima dakwah kita, tak. Tetapi kita mengharapkan bahawa tidak akan dipersoalkan di alam barzah nanti tentang apakah yang kita lakukan di saat dunia ini sedang tenggelam dengan kemaksiatan, tenggelam dengan kehancuran umat dan sebagainya. Dan juga kita mengharapkan juga Allah SWT membayar ataupun Allah SWT membalas apa sahaja yang kita buat ini, walaupun tidak layak sebenarnya dengan nak dibandingkan dengan para salafus soleh lakukan dengan pada zaman mereka untuk mendapatkan syurganya, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Jadi insyaAllah itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada peluang nanti kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.